Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam kuliah modul 2 TS25, iaitu kuliah yang ke-19 yang bertajuk Pelan Taktikal dalam PSO. Pelan taktikal ini kita ringkaskannya kepada PINTAS. Apa maksud PINTAS? PINTAS ialah Pelan Intervensi Transformasi Sekolah. Baiklah tuan-tuan sekalian, sebagai ulang ingat balik, dalam PSO kita ada 3 pelan. Pertama, pelan strategik. Ini untuk jangka panjang, mungkin 3 ke 5 tahun. Yang kedua, pelan taktikal atau disebut juga sebagai pelan tindakan. Ini untuk jangka masa setahun. Pelan taktikal inilah yang sekarang ini kita gunakan PINTAS mengikut acuan TS25. Yang ketiga adalah pelan operasi. Pelan operasi dalam bentuk OPPM, One Page Project Manager, yang akan saya kuliahkan dalam kuliah yang ke-20 nanti. Baik, untuk hari ini kita bicara soal PINTAS. Okey ya. PINTAS, pelan taktikal untuk setahun yang dirancang untuk dilaksanakan secara menyeluruh, melibatkan 4 KRA. Ingat, KRA kita ada 4. Apa dia? Pemimpin berkesan, guru berkualiti, persekitaran pembelajaran bermakna, dan juga sokongan PIBG dan komuniti. Jadi PINTAS kena ada untuk ke-4 KRA ini. Okey, baik. Jadi PINTAS itu mengandungi 14 elemen. Asalnya 13. Saya tambah satu elemen terakhir, iaitu pelan kontingensi. Baik. Apakah 14 elemen dalam PINTAS itu? Elemen yang pertama ialah KRA atau bidang keberhasilan. Elemen yang kedua, data dikumpul. Elemen yang ketiga, bidang fokus. Elemen yang keempat, TOV ataupun baseline. Elemen yang kelima, KPI, Key Performance Indicators. Elemen yang keenam, strategik atau inisiatif atau projek yang kita senaraikan untuk kita mencapai matlamat. Elemen yang keenam, elemen yang ketujuh ialah pihak bertanggungjawab. Elemen yang ke-8, tempoh masa. Yang ke-9, keperluan sumber. Yang ke-10, kaedah pemantauan. Yang ke-11, dapatan eviden. Yang ke-12, penilaian impak. Yang ke-13, kos sebenar. Dan yang ke-14, pelan kontingensi. Jadi 14 ini akan berada dalam satu muka surat seperti berikut yang kita panggil sebagai template PINTAS. Nampak tak? Semalam kita jumpa dengan pelan strategik pun satu muka surat juga. PINTAS pun satu muka surat. OPPM pun satu muka surat juga. Jadi setiap projek ada 3 pelan. Setiap pelan hanya kita gunakan satu muka surat sahaja. Baiklah tuan-tuan sekalian. Jadi template ini menggabungkan 14 elemen tadi. Okey? Saya akan bicarakan satu persatu elemen-elemen ini ya. Baiklah. Elemen yang pertama, KRA. Seperti mana yang telah kita ketahui, Key Result Area bidang keberhasilan terpecah kepada 4, iaitu pemimpin berkesan, guru berkualiti, persekitaran pembelajaran bermakna, dan juga sokongan PIBG dan komuniti. Baik. Elemen yang kedua ialah data dikumpul. Dari mana kita kumpulkan data ini? Berasaskan data sedia ada dan sebenar atau realiti. Data boleh diambil daripada APDM, e-operasi, SKPM G2, SAPS, e-kehadiran dan lain-lain yang kita panggil sebagai sumber sekunder. Data sedia ada dalam sistem, dalam aplikasi. Kita sedut keluar, ini kita panggil sebagai data sekunder. Data juga boleh diambil daripada
primer, iaitu melalui soal selidik, temu bual, pemerhatian dan sebagainya, yang kita namakan sebagai suara guru, suara murid, suara parent. Juga kita kumpulkan data ini sebagai permulaan untuk kita laksanakan pintas. Setelah kita tahu data dikumpul itu diambil daripada sumber mana, kita pergi kepada elemen yang ketiga, iaitu bidang fokus. Apakah bidang yang kita nak fokuskan daripada data tadi? Inisiatif yang ingin difokuskan berkaitan dengan 4KRA, seperti kita nak fokuskan kepada peningkatan kehadiran murid, nak fokuskan kepada LMS, nak fokuskan kepada GPS, kepada PBD, KEBAT, STEM, PNGK, kepimpinan instruksional, pembelajaran digital dan sebagainya, yang kita ambil daripada data. Ya? So bidang fokus mesti kita berteraskan kepada data. Kemudian kita kena tahu juga di mana kita berada sekarang. Bidang fokus tadi, di mana kita berada sekarang, ini kita panggil sebagai apa? TOV, baseline, take off value, permulaan, starting point untuk kita mulakan peningkatan. Di mana kita berada? Itu dia TOV, iaitu pencapaian sedia ada, pencapaian nilai mula tahun sebelumnya berdasarkan data sebenar atau situasi sebenar sebelum kita bergerak kepada tahun-tahun yang mendatang. Baik. Elemen yang kelima ialah KPI, ETR, apa yang kita nak tetapkan, apa yang kita nak capai, target kita macam mana, iaitu target akhir pada tahun tersebut yang mesti boleh diukur. Ingat, KPI mesti boleh diukur dalam tempoh tertentu yang ingin dicapai daripada setiap inisiatif, setiap projek yang dijalankan. Setiap projek mesti ada KPI dia, apa yang nak kita capai. Yang kita nak capai itu mesti boleh diukur. Baik. Elemen yang keenam ialah berkaitan dengan inisiatif projek. Jadi untuk mencapai KPI mesti ada projek, mesti ada inisiatifnya, mesti ada strateginya. So merujuk kepada projek yang ingin dilaksanakan bagi menyelesaikan isu, seperti projek meningkatkan kehadiran murid, projek pembudayaan PAK 21, projek pembudayaan KEBAT, pembudayaan STEM, projek bimbingan instruksional dan sebagainya. So inilah inisiatif-inisiatif yang perlu kita susunkan, yang perlu kita rancang, yang perlu kita laksanakan untuk mencapai KPI yang telah kita tetapkan berkaitan dengan bidang-bidang yang telah kita pilih tadi. Baik, yang ketujuh berkaitan dengan pihak bertanggungjawab. Siapakah yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan projek tadi, untuk mengurus projek tadi? So, pengurusan projek yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus inisiatif berkenaan terdiri pada siapa? SLT, MLT dan juga guru-guru yang terlibat. Satu projek, satu pengurus, dan pengurus itu siapa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Mungkin GPK, mungkin ketua bidang, mungkin ketua panitia, mungkin guru-guru dan sebagainya. Baik, yang ke-8 ialah keperluan sumber. Apakah sumber yang diperlukan untuk menjayakan projek ini? Meliputi keperluan sumber manusia, seperti penceramah mungkin kita perlu, jurulatih, sumber peralatan, bahan bercetak, sumber logistik tempat, sumber kewangan dan lain-lain. Ini semua kita perlu fikirkan untuk kita masukkan di dalam lajur keperluan sumber. Yang ke-9 ialah tempoh masa, timeline yang diperlukan untuk satu projek itu, inisiatif itu dijalankan. Bila bermula, bila berakhir. Berapa lama tempoh masa yang perlu diambil? Mungkin 1 tahun, mungkin bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 7 bulan, mungkin juga minggu. Okey? Cuma kita kena faham pintas ini untuk tempoh setahun. Boleh jadi setahun, boleh jadi bulan, boleh jadi minggu. Tak lebih daripada setahun, ya. Sebab setiap tahun kita kena review balik pintas ini. Baik, itu tempoh masa sesuatu projek itu nak dijalankan, nak
dilaksanakan, bila bermula, bila siap. Baik, seterusnya dari segi kaedah pemantauan. Pintas juga mengandungi maklumat kaedah pemantauan. Bagaimana keberkesanan sesuatu projek, satu inisiatif itu dipantau. Seperti mungkin melalui soal selidik, melalui laporan, melalui kehadiran, data kehadiran misalnya, melalui instrumen, dan yang paling popular hari ini melalui dialog prestasi. Sebab itu kita kena buat dialog prestasi untuk menilai menilai projek tadi sejauh mana dia telah pun berjaya dilaksanakan, sejauh mana ia telah memberi impak kepada KPI yang ingin kita capai nanti. Kemudian yang ke-11, evidence kemajuan. Apa buktinya? Progres sesuatu projek dibuktikan melalui pelaporan. Mungkin ada gambar, mungkin ada video, mungkin file, mungkin folio, mungkin blog. Hari ini banyak menggunakan Maya, bukti Maya. Mungkin dalam blog, mungkin dalam Google Site, mungkin dalam Google Classroom, mungkin melalui data analisis dan lain-lain yang membuktikan ia telah dan sedang dilaksanakan. Ini merupakan evidence sebagai bukti. Okey, yang ke-12 berkaitan dengan dapatan penilaian. Okey, output project meliputi impak projek ataupun inisiatif dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Berkesan atau tidak, termasuklah penambahbaikan yang ingin dibuat. What's next? Setelah kita ada evidence, ada kemajuan, apa yang nak dibuat lagi? Nilai tambah terhadap projek tersebut. Mungkin projek tersebut tidak begitu berjaya, mungkin kita perlu ubah suai, atau mungkin tak berjaya langsung, kita perlu gugurkan. Itu semua berada dalam dapatan penilaian. Okey, seterusnya ialah kos sebenar. Dari segi kos sebenar yang digunakan sewaktu projek itu dijalankan, daripada mula hingga akhir, ya, meliputi kos sebenar bagi setiap projek inisiatif yang dirancang. Kos bahannya, kos peralatannya, kos sewaannya, bayaran khidmat kepakaran, makan minum dan lain-lain diisi selepas selesai projek. Jadi setelah projek kita akan buat apakah kos benar yang terlibat. Dan akhir sekali, ini yang saya masukkan tuan-tuan, iaitu pelan kontingensi, iaitu pelan tindakan yang lain sebagai pelan B sekiranya pelan tindakan taktikal yang asal itu tidak dapat dilaksanakan. Contohnya, kita rancang untuk bersemuka tapi tak boleh buat bersemuka kerana COVID, maka apakah pelan B-nya? Apakah pelan kontingensinya? Tentu kita akan gunakan kaedah secara online, bertemu melalui alam maya, bermesyuarat secara Google Meet. Itu juga merupakan pelan B kita. So, setiap projek mesti ada pelan kontingensinya. Jadi 14 elemen dalam pintas ini akan dipamerkan dalam sehelai kertas one page yang boleh menggantikan pelan tindakan, pelan taktikal yang biasa kita gunakan. Sebelum lahirnya TA25 ini, mungkin kita gunakan cara konvensional sebagai pelan tindakan, pelan taktikal. Tapi hari ini kita ada idea baru, iaitu pelan taktikal ini dipersembahkan melalui pintas. Inisiatif projek yang dipilih dalam pintas akan diperincikan pula dalam OPPM. Daripada pelan taktikal akan didetailkan, akan diperjelaskan melalui pelan operasi yang kita gambarkan dalam OPPN, One Page Project Manager, sebagai satu medium kawalan projek. Kita nak melihat sejauh mana projek itu dilaksanakan, sejauh mana dia berkesan, sejauh mana dia beri impak, kita boleh gunakan OPPM. Jadi saya akan terangkan nanti dalam kuliah yang akan datang berkaitan dengan OPPM ini. Baik, seterusnya saya akan kemukakan satu contoh bagaimana kita membina pintas. Okey, contohnya ialah berkaitan dengan projek memperkasa bimbingan instruksional pemimpin sekolah. Kita sebagai PGB, bagaimana kita nak memperkasa kemahiran instruksional dalam kalangan GPK kita, dalam kalangan
MLT kita. Ini projek kita sendiri yang buat, PGB sendiri yang buat, bukan orang lain buat. Jangan suruh GPK yang buat. Ini tugas kita, ini tanggungjawab kita. Jadi hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan semua pintas yang berkaitan dengan kepimpinan instruksional yang dibuat oleh kita sendiri. Baik, nama projeknya ialah MABIPS. MABIPS. MABIPS itu maksudnya memperkasa bimbingan instruksional pemimpin sekolah. Pemimpin di situ termasuklah SLT, GPK dan juga NLT. Baik, KRA apa yang kita guna di sini? KRA yang pertama iaitu pemimpin berkesan. Itu yang pertama. Lajur yang pertama, elemen yang pertama KRA-nya ialah pemimpin berkesan. Lajur yang kedua, elemen yang kedua, data dikumpul. Dari mana kita nak dapatkan data ini berkaitan dengan instruksional ini? Daripada SKPM G2 Standard 3.1. Di situ ada berkaitan dengan kepimpinan instruksional. Tapi yang lebih penting, kita laksanakan kaji selidik. Kita buat soal selidik, kita edarkan kepada GPK kita, SLT kita, MLT kita, dia jawab. Daripada situ kita analisiskan data. Daripada situ kita tahu di tahap mana kemahiran instruksional itu dikuasai oleh SLT dan MLT kita. Jadi kalau begitu data kita kumpul, kita telah gunakan kaedah pengumpulan data primer. Okey, Jadi kemahiran instruksional ini, data ini, soal sidik ini boleh kita edarkan dalam bentuk Google Form, dalam bentuk kertas dan sebagainya lah kepada GPK kita dan juga ketua bidang kita. Baik. Bidang fokusnya apa? Kepimpinan instruksional. Instructional coaching dalam GPK, dalam MLT kita. TOE baseline, berdasarkan pada data tadi, data yang kita kutip secara soal selidik tadi, kita analisiskan, kita tahu bahawasanya SLT kita, MLT kita baru berada di tahap 2. Sederhana. Berapa banyak? 78%. Untuk membolehkan dia menjadi pembimbing instruksional yang berkesan, dia tak boleh berada di tahap 2. Dia mesti berada di tahap 3 atau 4. Jadi bagaimana kita nak menggerakkan dia ke tahap 3 dan ke tahap 4? Hari ini kita tahu dia hanya berada di tahap 2 sahaja. Ini contoh kajian yang saya buat, tuan-tuan, ya. So itu teori baseline. Baik. So apa sasaran yang saya nak buat untuk projek ini? Saya nak capai ke tahap mana? Sekurang-kurangnya dia berada di tahap baik, itu tahap 3. Peratusnya saya nak capai sekurang-kurangnya 81%. Itu KPI bagi tahun 2021. Okey, ya. So apa strateginya? Lajur ke-6. Apa strateginya? Saya akan laksanakan PLC, khususnya learning walk. Jadi saya akan mengajak GPK saya akan mengajak ketua bidang saya bersama-sama saya untuk melaksanakan PLC secara learning walk. Ikut pengalaman yang telah saya buat, saya ambil masa 10 sesi PLC learning walk ini dijalankan. Okey, menggunakan model Gemini. Selain pada itu, saya juga menggunakan coaching and mentoring. Coaching and mentoring. Setiap kali learning walk selesai, kita coaching and mentoring. Selain pada itu, kita gunakan kaedah video critics. Kita gunakan kaedah lesson study. Kita gunakan kaedah penyeliaan. Kita gunakan kaedah pemantauan. Ada banyak cara sebenarnya untuk kita buat bimbingan instruksional ini. Dan juga mungkin kita guna kaedah penanda arasan. Baik. Siapakah yang bertanggungjawab dalam projek ini? Tentunya saya lah sebagai pengetua, sebagai pembimbing instruksional, sebagai pemimpin instruksional. Diikuti oleh GPK Pentadbiran, diikuti oleh GPK HAM, GPK KOKO, termasuk juga SIP Plus, juga SIC Plus, yang kita mohon bantuan mereka kerana mereka sebagai rakan
elit dalam TS25 ini. Baik, seterusnya yang ke-8, tempoh masa diambil 1 tahun. Kita mulakan Januari hingga November 2021. Okey. Keperluan sumber yang ke-9. Apa yang diperlukan? Kewangan untuk kos cetakan. Peralatan, mungkin saya perlukan laptop LCD. Guru yang menjadi subjek pembelajaran dalam PLC dan juga penyediaan klinikal. Guru yang kita tengok dalam kelas itu juga sebagai sumber pembelajaran untuk kita. Kerana dalam konteks instructional coaching ini, yang nak belajarnya kita, bukan guru itu. Jangan salah faham ya. Yang nak belajarnya adalah GPK dan juga ketua bidang sebagai SLT dan MLT tadi. Guru itu sebagai subjek pembelajaran. Kita tengok PDP dia, kita lihat kekuatan dia, kita lihat kelemahan dia, tapi yang nak belajarnya kita. Lepas kita mahir, barulah kita bimbing guru-guru berkenaan. Jangan kita masuk kelas untuk condemn, itu salah. Sebab yang nak belajarnya adalah kita. Okey ya. Jadi guru itu juga sebagai sumber pembelajaran. Yang ke-10, kaedah pemantauan. Macam mana kita nak pantau projek kita ini? Melalui maklum balas semasa projek dijalankan. Melalui analisis data, soal selidik dan juga dialog, prestasi yang kita buat dengan SLT dan MLT kita. So ada banyak cara sebenarnya tuan-tuan ya. Kemudian dapatan evidence, rujuk dapatan maklum balas yang diberikan oleh SLT dan MLT tadi. Soal selidik, dia ada soal selidik pra, dia ada soal selidik pasca projek. Analisis data yang dinyatakan selepas projek itu selesai dijalankan. Jadi kita akan lihat situ sebagai satu bukti yang menunjukkan projek itu dijalankan dan juga sejauh mana projek itu memberi impak kepada kemahiran SLT dan MLT kita. Okey, yang ke-12, penilaian impak. Ini juga boleh melalui data soal selidik pasca projek dan juga dialog prestasi, nyatakan progres dan impaknya. Setelah selesai sesi itu, 10 sesi learning work, 10 sesi video kritik, 10 sesi coaching and mentoring, kita akan lihat apakah impak kemahiran yang dialami oleh SLT dan MLT kita dengan cara menyediakan semula soal selidik pasca projek. Pasca projek tentu je berbeza dengan sebelumnya, dengan pre-project. Baik, yang ke-13, kos sebenar. Kos sebenar tak banyak tuan-tuan ya, mungkin sekitar RM500 saja. Dan yang ke-14 ialah plan kontingensi, iaitu plan B. Sebab COVID, kita laksanakan bimbingan secara maya, secara online berdasarkan modul TS25. Okey ya. Kita boleh gunakan instrumen dan rubrik PAK21 atau instrumen SKPMG2 Standard 4. Cuma dia berlangsung dalam bentuk maya. Nak bersemuka tak boleh, maka kita gunakanlah Google Meet, Google Classroom dan sebagainya. Okey. Jadi semua itu 14 elemen itu digabungkan dalam satu muka surat. Tergambar begini. Okey, yang tadi saya pecah-pecahkan, ini saya cantum balik. Maka ia berada dalam satu muka surat. Inilah dia rupa bentuk pintas bagi projek memperkasa bimbingan instruksional pemimpin sekolah. Baik ya. Kemudian kita tengok sikit, apakah kaitan antara data dengan template pintas? Kitaran data dengan pintas ada kaitannya. Okey, ada korelasinya di situ. Kitaran data peringkat yang pertama mencari maklumat. Okey. So nak cari maklumat, pintasnya macam mana? Membina fokus yang strategik terhadap bidang aspirasi KRA ataupun keberhasilan utama. Cari maklumat dikaitkan dengan KRA. Okey, template pintas jalur yang pertama iaitu KRA. Data berkaitan mengumpul data. Okey. So, pintas dekat mana? Melaksanakan kajian dan mengumpul data yang berkaitan dengan bidang utama yang telah dibina tadi. Okey, data dikumpul.
mengumpul data, kitaran data dikumpul dalam pintas. Okey, kitaran data berkaitan dengan menganalisis dan menginterpretasi data. Pintas, bidang fokus COV, kriteria kejayaan. Nampak tak kaitan itu ya? So, kita kenal pasti bidang fokus untuk kita buat penambahbaikan. Kita masuk dalam template-nya, bahagian bidang fokus COV dan juga kriteria kejayaan. Mungkin KPI duduk kat situ lah. Baik, kitaran data berkaitan dengan bertindak. Elemen keempat, bertindak. So, tindakan apa? Membangunkan perancangan tindakan pembangunan, intervensi tadi ya, melaksanakan tindakan. So, template-nya dekat mana? Item yang ke-6, 7, 8, 9, 10. 11. Inisiatif, kaedah pemantauan, evidence. Itu semua berkaitan dengan kitaran data, elemen bertindak. Elemen yang akhir sekali, menilai. Ini berkaitan dengan apa tu? Menilai proses dan hasil kerja dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil kerja. Kita gunakan template elemen yang ke-12 dan ke-13. Akhir sekali dia buat keputusan, iaitu memutuskan dan bertindak untuk meneruskan perancangan tindakan atau semak semula perancangan tindakan serta meneruskan pengumpulan data untuk mentaksir kesan perancangan tindakan pembangunan seterusnya. Dan inilah yang kita katakan sebagai adanya saling kaitan antara kitaran data dengan template pintas. Apapun, konsep utama yang saya nak bagi tahu tuan-tuan ialah pintas itu ada dalam satu muka surat. Dia mengandungi 14 elemen. Cukup sekadar itu, insya-Allah kita akan jumpa dalam kuliah seterusnya di bawah tajuk OPPM. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.